Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syami Baharul Nizam. Kami dari Bulan 2 ingin mematangkan tajuk pencemaran udara. Okey, kami dapati di kawasan ini sebenarnya memang sesungguhnya terdapat banyak asal pencemaran udara seperti pencemaran bau, pencemaran asap kenderaan iaitu pencemaran udara yang biasa kita dengar, dan juga pencemaran daripada kawasan kilangan. Tetapi kami dapati di sini tiada kawasan kilangan yang hampir dekat kawasan lokasi kami berada. Jadi kami dengan ini merakamkan pencemaran bau dan pencemaran asap kenderaan. Punca pertama berlakunya pencemaran udara ialah disebabkan oleh asap kenderaan. Asap kenderaan merupakan penyumbang utama pencemaran di dunia ini. Masyarakat moden amat mementingkan kenderaan bermotor seperti kereta, motor, lori, kapal terbang dan sebagainya. Setiap kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak, dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibat daripada proses tersebut, gas karbon monoksida, nitrus oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk akan terhasil. Pencemaran udara yang kedua adalah datang daripada asap rokok. Asap rokok juga menyumbang kepada masalah pencemaran udara di bandaraya ini. Tabiat orang ramai yang merokok di tempat awam seperti berhentian bas dan tempat riadah telah menyebabkan tahap kualiti udara semakin rendah. Aktiviti rokok juga akan melepaskan asap toksik ke udara dan membahayakan kesihatan orang sekeliling jika menghidu asap rokok tersebut. Kesan kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah, melambatkan tindak balas manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Kesan kedua ialah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Di samping itu, pancaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencairan ais di bahagian kutub bumi. Pada masa kini, ekosistem di dunia mengalami ketidakseimbangan. Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di sekitar taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Selain itu, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesisnya. Sebagai pihak bicara akhir, tindakan undang-undang haruslah diambil untuk mengatasi pencemaran udara. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak berwajib hukum individu atau organisasi yang telah didapati bersalah membuat pencemaran alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit yang mencemarkan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Akhir kata dari kumpulan kami, Bulan 2 dengan tajuk pencemaran udara. Pencemaran udara yang berlaku di bumi ini sememangnya berpunca daripada manusia itu sendiri. Akhir kata, kita sebagai manusia harus menjadi seorang manusia yang lebih bijak dengan menjaga kesihatan diri sendiri dan juga kesihatan bumi yang kita cintai ini, agar bumi kita dapat hidup dengan lebih lama dan dapat dinikmati untuk anak-anak muda yang akan dihadapi, yang akan datang tidak lama lagi. Akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya, Raj, dan kawan saya iaitu saya, Fedri. Saya ingin memberitahu bahawa Sungai Kangkar telah tercemar. Dengan itu, saya ingin sambungkan pada wartawan di tempat kejadian. Assalamualaikum. Kami dari pihak TV
Bumi Mahlak. Hari ini kami ingin membuat pemetangan dan topik yang kami dapat adalah pencemaran air di Kangkar. Situasi di Sungai Kangkar yang terletak di Kangkar, yang berada di Kangkar. Inilah sungainya. Saya rasa TV tengok ni. Kita akan saksikan lebih lanjut lah. Mari kita ke lokasi seterusnya. Jom. Okey. Hari ini kita akan try menemu ramah orang di kawasan ini ya. Kita nampak mungkin ada seorang yang tinggal berdekatan di sini ya. Mungkin dia minat air sungai ni tu pasal otak dia kiok sikit. Tapi tak apa, kita boleh panggil. Abang. Gila teruk ni bang. Ni bang. Astagfirullahaladzim. Okey, hari ini kita akan temu ramah bersama Encik Izwan. Bukan nama sebenar ya. Okey. Bang, muka saya pada TV ke bang? Masuk kenapa bang? Saya tak nak muka saya nak pada TV bang. Okey. Tak apa. Nanti saya kita punya editor akan inilah dia. Terima kasih bang. Dah masuk ke ni? Belum. Bang. Tak apa lah bang, saya teruskan ke kamar. Okey bang. Abang dah berapa lama tinggal sini bang? Saya tinggal sini dalam 5 bulan bang. 5 bulan. Apa pendapat abang tentang Sungai Kangkar yang kotor ni bang? 5 bulan lu bersih lu ni. Abang baru kotor ni. Bersih ya? Dulu bersih. Macam mana boleh kotor? Dia kotor. Macam mana boleh kotor? Dulu bersih saya pergi mandi sini. Kotor tu bang. Kita dah tahu dah. Macam kotor ni bang. Pakai pula tu barang awak kan? Ada apa cara untuk mengatasi lah kekotoran ni? Abang saya je. Allah bodoh juga. Tak apalah bang, saya nyapa pula yang lama bang. Abang TV lagi. Di dalam episod kali ini, kita akan menjemput orang yang istimewa iaitu Profesor Mofedri. Dipersilakan. Ada lagi ni. Okey, Profesor Mofedri. Di sini kita ingin membincangkan topik iaitu pencemaran air. Pada pendapat Prof, apa cara untuk kita mengatasi pencemaran air? Apa pendapat Prof? Pada pendapat saya lah, kita perlu mengatakan keselamatan dengan mengatakanlah penjagaan di kawasan ni. Sebab ramai rasanya yang buang sampah kat sini. Contoh kita boleh letak CCTV di sini. Dan di sini. Tengok. Run. One eternity later. Okey. Lepas tu apa Prof? Kita letak CCTV ni supaya kita boleh pantau orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan orang-orang yang buang sampah kat sini. Jadi kita orang boleh bagi tindakan dekat orang-orang tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Okey, kita berterima kasih kepada Prof Mofedri dan sampai situ je laporan kita di lokasi kejadian. Jadi studio sambung. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih kepada rakan wartawan saya dan rakan-rakan saya yang lain di studio. Okey, mungkin kami dah terlambat untuk membuat video ni. Jadi, ya, sebab itulah hanya saya seorang di sini. Okey. Seperti awak semua tahu, topik yang kami dapat adalah pencemaran air. Pencemaran air berlaku kerana masyarakat tidak bertanggungjawab dan membuang sampah di kawasan itu. Disebabkan itulah seperti tadi Prof Edri mengatakan antara cara mengatasinya adalah dengan meletakkan kamera pengawasan dia. Okey, seterusnya adalah dia juga boleh berlaku akan kilang yang membuang bahan sisa toksik dalam tu. Jadi cara mengatasi ini yang kedua adalah kita menguatkan pasukan bangunan. Yang ketiga sekali kita cara untuk kita memulihkan balik sungai itu adalah dengan cara kita boleh membuat kempen
Ya, kita boleh membuat kempen gitu. Kita boleh mengumpulkan penduduk bersatu, tegur, bercerai, roboh. Kita akan kumpulkan penduduk. Dan itu saja dari kami. Tengok lupa sah. Thank you. Pencemaran tanah adalah disebabkan kehadiran xenobiotik, bahan kimia buatan manusia dan perubahan lain pada persekitaran tanah semula jadi. Ia biasanya disebabkan oleh aktiviti industri, bahan kimia pertanian atau pelepasan sisa tidak wajar. Bahan kimia yang paling biasa terbabit ialah pelarut, racun perosak, plumber dan lain-lain logam berat. Ini dikaitkan dengan tahap perindustrian dan insentif penggunaan kimia. Kebimbangan mengenai pencemaran tanah berpunca terutamanya pada risiko kesihatan. Akibat sentuhan secara langsung dengan tanah yang tercemar, uap daripada bahan cemar dan dari pencemaran kedua bekalan air dan di bawah tanah. Pencemaran tanah yang tercemar secara langsung memberi kesan kesihatan melalui sentuhan langsung dengan tanah atau melalui penyudutan bahan cemar tanah yang telah menguap. Potensi ancaman yang lebih besar adalah ditimbulkan oleh penyusupan pencemaran tanah ke dalam akuifer air bawah tanah yang digunakan untuk kegunaan kesihatan. Akibat pendedahan kepada pencemaran tanah berbeza bergantung kepada jenis pencemar, laluannya dan kelemahan pada penduduk yang terdedah. Pendedahan kronik kepada kromium, plumber dan logam lain, petroleum, pelarut dan banyak racun perosak dan racun herba formulasi boleh mengakibatkan karsinogenik, boleh menyebabkan gangguan kongenital atau boleh menyebabkan kepada kesihatan kronik lain. Tumpahan bahan perindustrian buatan manusia atau bahan semula jadi seperti nitrat dan amonia yang berkaitan dengan baju ternakan daripada operasi pertanian juga telah dikenal pasti sebagai membahayakan kesihatan dalam tanah dan pada air bawah tanah. Kesimpulannya, punca air yang kita gunakan untuk kegunaan seharian daripada bawah tanah. Jadi ia amat membahayakan kesihatan manusia. Kesan aktiviti manusia yang terhadap ekosistem ialah pembangunan industri ringan dan berat yang tidak terkawal boleh menyebabkan pencemaran air, udara, bunyi, penipisan lapisan ozon dan kesan rumah hijau. Yang kedua, penebangan hutan secara tidak terkawal. Ini boleh juga menyebabkan perubahan iklim, kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, perlubungan secara berlebihan. Ia juga akan menyebabkan hakisan tanah dan banjir. Yang keempat, penggunaan baja secara berlebihan. Boleh menyebabkan pencemaran air. Yang kelima, penggunaan pestisida dan bahan kimia secara berlebihan, pencemaran udara dan air, kepupusan semua hidupan. Pembakaran bahan api fosil boleh menyebabkan juga pencemaran udara dan kesan rumah hijau. Sekian, terima kasih. Pertama, pendidikan
alam sekitar merupakan salah satu kaedah untuk mengatasi masalah pencemaran tanah. Pendidikan alam sekitar dapat membentuk sikap positif dalam diri kita. Dengan adanya kesedaran ini, kita dapat sedar betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Kedua, kempen kesedaran boleh dilakukan untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Antara kempen-kempen alam sekitar yang boleh dilaksanakan adalah seperti kempen Cintailah Sungai Kita, kempen Kita Semula dan Sahabat Alam. Dalam kempen ini, peserta akan sedar dan diajar tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan sebagainya. Dan terakhir, pendedahan media massa merupakan salah satu cara yang boleh diambil untuk menangani masalah isu pencemaran tanah. Pada hari ini, media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Oleh itu, dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran alam, masyarakat umum akan berhati-hati dengan menangani masalah pencemaran. Untuk bahan perindustrian buatan manusia atau bahan semula jadi seperti nitrat dan amonia yang berkaitan dengan baju ternakan daripada operasi petani. Akan bayar sampah. Created using Powtoon. Pemeliharaan bermaksud tindakan melindungi semua sumber alam kita supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. Pemeliharaan bermaksud usaha memulihkan sumber alam yang hampir pupus. Melalui cara ini, keseimbangan alam dapat dikekalkan. Langkah-langkah pengawalan pencemaran untuk mengurangkan kes pencemaran supaya keindahan alam dapat dikekalkan. Bertanggungjawab dalam melaksanakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan pengawalannya termasuklah yang pertama, pembebasan asap dan gas egzos kenderaan. Yang kedua, pembuangan air perbahan domestik. Yang ketiga, pengawalan kualiti alam sekitar. Teknologi moden digunakan untuk mengurangkan pencemaran dan pemusnahan alam sekitar. Terdapat 3 cara untuk mengurangkan pencemaran dan pemusnahan alam sekitar. Yang pertama ialah sampah sarap perlu dikategorikan mengikut sistem 3R, reduce, reuse, recycle. Yang kedua ialah bahan buangan organik dari ladang pertanian diproses untuk mengasingkan gas metanol. Yang ketiga ialah bakteria khas diasingkan melalui kaedah bioteknologi untuk menyelesaikan masalah tumpahan minyak di laut.
pendedahan kawasan 3A diterapkan dalam kurikulum pendidikan untuk memastikan murid-murid mempunyai sikap tanggungjawab. Media massa juga memainkan peranan penting untuk beri kesedaran kepada masyarakat tentang keadaan alam sekitar yang semakin terancam dan cara untuk melindunginya. Yang pertama, mengadakan hutan simpan untuk melindungi flora dan fauna. Yang kedua, pihak kerajaan juga mengambil langkah memelihara dan memelihara tanah bagi menggunakan tanah runtuh dan hakisan tanah. Yang ketiga, pemeliharaan dan pemularan sumber air juga perlu diambil kira untuk memastikan generasi yang akan datang mendapat bekalan air yang bersih. Seterusnya ialah kawalan biologi. Pestisid merupakan raja serangga yang digunakan untuk mengawal makhluk perosak. Kebanyakan pestisid ialah toksik kepada kehidupan dan penggunaannya secara berlebihan boleh meningkatkan daya ketahanan makhluk. Merupakan satu cara yang digunakan untuk mengawal makhluk perosak dengan menggunakan musuh semula jadi untuk mengawal saiz populasi makhluk perosak tersebut. Sumber tenaga yang efisien. Penggunaan bahan api fosil perlu dikawal kerana pembakarannya boleh mengakibatkan pencemaran berlaku. Selain itu, mencipta enjin kenderaan bermotor dan jentera yang lebih cekap bagi mengurangkan penggunaan bahan api. Cara yang digunakan untuk mengawal makhluk bersih, makhluk pembe. Kaedah seterusnya ialah kaedah seterusnya ialah nah, jabatan kau tengok. Thank you.